Ataupun ayat tajri min tahtihal anhar, ada satu surah yang tak ada min dalam surah At-Taubah ayat 100, tajri tahtahal anhar. Tapi bila bulan Ramadan anda dengar orang yang baca Al-Quran di sini dikeliru, dia baca tajri min tahtihal anhar. Jadi keliru seperti ini kena betulkan. Kalau keliru seperti ini kita kena betulkan, walaupun dia terkeliru satu huruf. Seterusnya, boleh ya, saya tak laju-laju sangat supaya ini dipahami. Tuan-tuan, kewajipan tuan-tuan lagi nanti mengajar anak-anak tuan-tuan, mungkin cucu-cucu tuan-tuan. Muslimah begitu, ya muslimah. Sebab dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluarga kamu solat dan kamu kena sabar dalam perintah. Tapi perintah kalau tak aja tak boleh. Ya sahabat, mungkin ada soalan. Kalau imam dia baca itu imam boleh. Makmum pun tak boleh apa? Tak boleh betulkan. Kita serahkan kepada Allah. Imam tu macam mana? Dia kena ganti surah lain. Ya, bagusnya ambil surah yang dihafal. Saya kadang-kadang pun begitu juga ya. Tiba-tiba kata orang blackout dia, hilang, hafalannya hilang. Pada masa itu kita jangan teruskan, kita cari ayat yang kita hafal. Kalau kita kena teruskan, kadang mengganggu makmum. Makmum pun rasa susah hati dia, sebab dia pun tak boleh betulkan. Bila lupa, kita ambil ayat yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu kepada kita. Bila kita lupa, kadang-kadang surah yang pendek pun kita lupa. Yang melupakan wa ma ansani illa syaitan. Dalam hadis, tidak ada yang melupakan aku dalam hal ini kecuali syaitan. Syaitan ganggu kita, kita dilupakan. Terutama pagi subuh, suka orang silap baca, ya, kerana dia baru bangun, dia selalu diganggu oleh syaitan. Jadi kalau terlupa, kita lupakan, kita ambil surah yang lain. Ya, ada soalan yang lain insya-Allah. Muslimah kalau ada soalan ditulis. Ya, kita teruskan kalau tak ada soalan. Rukuk. Masalah rukuk dijaga ya. Kadang-kadang saya tengok ya orang sembahyang, kalau terburu-buru tu jangan sembahyang lah. Terutama sembahyang sunnah. Sembahyang wajib kerana imam. Kadang-kadang imam pun terlalu laju. Kalau imam seperti ini, dia kena ambil kursus. Kata Rasulullah SAW, pencuri yang paling hodoh adalah yang mencuri dalam solat. Bagaimana curi dalam solat? Tetap macam mana curi dalam solat? Bila sujud, sujudnya tak sempurna. Bila rukuk, rukuknya tak sempurna. Seperti ayam memetuk makanan. Ayam petuk makanan lama tak? Dia petuk berhenti tak cepat. Jadi diumpamakan orang yang sembahyang cepat seperti burung memetuk makanan ataupun ayam memetuk makanan. Dan sekeji-keji pencuri. Sekeji-keji pencuri adalah yang mencuri dalam solat kerana sembahyangnya terlalu laju. Jadi jangan buat seperti itu. Rukuknya belum sempurna, dia sudah Sami Allahu liman hamidah. Belum betul-betul dia dah sembahyang seperti ini, Allah laknat. Sebab wail tuan wail, neraka bagi orang seperti ini, atau celaka. Cuba lihat bagaimana kita rukuk. Jadi tuan-tuan, kalau boleh turunkan kepada anak-anak lah ilmu ni. Ramai anak-anak yang kita lihat sembahyang tak betul. Kerana apa? Maknya nak betulkan tak tahu macam mana nak betulkan. Ini dah ada panduan dia. Jadi insya-Allah saya dah jadikan buku, tapi mungkin lepas 3-4 bulan baru siap. Sebab saya nak rujuk kitab Imam Syafi'i dulu. Jadi saya rujuk pertama sekali kitab Bin Baz, kedua kitab Ibn Taymiyah, ketiga pertama sekali kitab Nasruddin Albani, kitab yang ada di luar tu. Itu pertama, rujukan pertama. Kedua Bin Baz. Ketiga saya baca buku Majmu'ah Fatawa oleh Ibn Taymiyah. Ketiga kitab yang ditulis oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi. Yang kelima ni, kerana orang Singapura ataupun yang berbahasa Melayu ni bermazhab Syafi'i kebanyakannya, saya nak ambil apa yang kata oleh Imam Syafi'i. Tuan-tuan, percaya atau tidak, yang solat, yang sampai ke sini, yang tak boleh ke sini, dalam Al-Um jilid pertama, buka surat 103, Imam Syafi'i menekankan kalau solat itu disuruh buat seperti ini. Dia jangan bawah sangat, jangan atas sangat. Dan di bawahnya hadis Hazwul Mankibai, di bawahnya hadis Muslim. Sehingga seolah-olah Imam Syafi'i mengatakan kalau tidak seperti ini, solatnya perlu diulang. Seolah-olah macam tu. Tapi walaupun tidak menekankan seperti itulah dia katakan. Tapi berapa ramai orang kita yang solatnya tak ikut solatnya Imam Syafi'i, sedangkan dia mengaku mazhab apa?
mazhab Syafi'i. Ngaku mazhab Syafi'i tapi dia tak kenal imamnya. Bila kita betulkan, dia mengatakan, macam mana ni orang ramai solatnya macam ni, macam-macam. Kalau ada yang berkata seperti itu, kita katakan Nabi turun suruh kita ikut dia solat, bukan ikut orang ramai. Kata Nabi, kama ra'aitumuni, sebagaimana kamu lihat aku, bukan ra'aitumuhum, bukan lihat mereka, lihat Rasulullah. Mereka ni orang awam, tidak tahu, tak pernah buka kitab seperti ini. Jadi jangan ikut, jangan layan mereka. Kalau besok dia tengok kita macam ni, akan dikacau oleh mereka, sebab mereka tak belajar. Tengok sembahyang macam perempuan katanya. Kita katakan tidak, ini seperti Nabi, jangan layan orang seperti ini. Jadi rukuk, setelah selesai membaca surah yang dari Al-Quran, lalu Rasulullah SAW berhenti sejenak. Yani kalau baca, misalnya lah yang paling pendek, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Berhenti sejenak. Dia berhenti sekejap, tarik nafas, baru dia bangun, baru dia Allahu Akbar. Untuk apa? Untuk rukuk. Betul tak? Tarik nafas dulu. Sebab hadisnya berhenti sejenak. Cuba lihat 84. Hadis riwayat Abu Daud, Ibn Hibban, Tabrani, Ibnu Asakir. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Menurut Ibn Qayyim Al-Jauzi, anak murid Ibn Taimiyah, sebab saya katakan saya merujuk di antaranya kitab Ibn Qayyim Al-Jauzi, terutamanya kitab-kitab seperti Zadul Ma'ad, dan ramai lagi yang selainnya, yakni selain Ibn Qayyim, bahawa berhenti sejenak ini ialah lama sekitar satu tarik nafas, yakni tarik nafas Allahu Akbar, baru rukuk. 85. Kalau nak pasti lagi, lihat nota kaki solat Nabi halaman 154 Nasruddin Albani. Saya ambil bahasa Melayunya supaya orang Melayu rujuk kepadanya. Di luar ada tak? Mungkin Saudara Rahmat tadi cerita anak ada kitab ni, kitab solat Nabi yang ditulis oleh Albani. Kalau boleh saya nak wajibkan setiap jamaah ada kitab ni, sebab kitab jarang dibuang, kata kerja mungkin kadang-kadang tercecer ya. Jadi kalau boleh milikilah kitab ni, termasuk muslimah. Ini nanti bermanfaat untuk keluarga kita ataupun keturunan kita, kitab ni. Walaupun kitabnya kecil tetapi manfaatnya besar. Kemudian baginda mengangkat tangan kanan dan kirinya, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, yakni setelah baca lakum dinukum waliyadin, dia angkat tangan Allahu Akbar untuk rukuk. Angkat tangan seperti ini hukumnya sunnah. Terus rukuk. Nanti boleh buat praktikal ya, insya-Allah. Seterusnya, kemudian mengucapkan Allahu Akbar dan terus rukuk sebagaimana sabdanya, thumma yukabbiru wa yarka'u. Kemudian bertakbir lalu rukuk. Kemudian Rasulullah SAW memperingatkan orang-orang yang tidak sempurna rukuk dengan ancaman yang keras. Ancaman yang keras. Cuba lihat. Boleh saya baca bahasa Melayunya ya, supaya menjimatkan masa. Kalau boleh saya nak habiskan yang ini pada malam ni. Kalau tak mampu habiskan, kita sambung di minggu-minggu seterusnya. Baginda pernah melihat orang rukuk dengan tidak sempurna dan sujud seperti mematuk. Tahu mematuk? Kalau ayam atau burung makan, dia dah patuk, dia tarik tak kepalanya, dia angkat tak? Pernah tak ayam patuk dia berhenti begini? Pernah? Tak pernah kan? Jadi laju tak? Kalau ayam itu laju tak? Dan kalau ayam sedang lapar, kita tabur padi ke beras, dia berebut, laju tak? Jangan macam tu sembahyang. Okey? Jadi di sini kata Rasulullah SAW lalu bersabda, kalau orang ini mati dalam keadaan seperti ini, ia mati di luar agama Muhammad. Agama Muhammad agama apa? Islam. Sama seperti meninggalkan solat. Itu sebab hadis man taraka as-salat muta'ammidan faqad kafar. Antara penguatnya hadis ni, kata Rasulullah SAW, siapa meninggalkan solat dengan sengaja kafir.